Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu alaihi wasallam, bil muhasabah yasilul abd ila darajatil muraqabah. Susunan dia kena bermula muhasabah, kemudian dia baru dia pergi muraqabah, kemudian baru dia pergi musyahadah. Itu susunan dia. Itu semua ada dalam nas Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau muhasabah secara umum, kan, Quran kata kulin zulu maza fis samawati wal ardh wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak ayat. So kita muhasabah, menghisap diri kita. Padahal hadis sebab disuruh kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisap diri kamu sebelum dihisap. Dia penghisaban bila berlaku, kesedaran tu boleh meningkat. Bila kesedaran dia meningkat lagi atas, dia pergi pada muraqabah. Ya, di antara muraqabah mutlak, ada muraqabah ma'iyah, ada muraqabah ahadiyah, ya, ada muraqabah akrabiyah, banyak jenis muraqabah tu. Ya. Kalau muraqabah ahadiyah dia punya apa? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya, dalam Naqsyaband di bawah tu muraqabah ahadiyah. Fa aina ma tuwallu, di mana saja kamu berhadap, sama di sana wajhullah, wajah Allah. Mana bukan zat Tuhan, dipanggil wajhut tajalliyat. Ya, mana wajah pentajalian, mana cermin untuk memandang kebesaran keagungan Tuhan di mana saja kita pusing. Semua tu semua menunjukkan atas kebesaran kewujudan, kebesaran Allah Taala Tuhan ini. Itu muraqabah ahadiyah. Bermakna kita pandang di mana ahad, kita nampak dan pandang langit nampak ahadiyah Allah Taala, nampak bumi pokok semua kita pandang nampak ahadiyatullah, ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab kalau tidak ahad, tidak ada satu pun makhluk akan wujud. Ya, sebab ahad ini makna besar sehingga dinamakan ilmu tauhid basic ni dinamakan ilmu tauhid. Ya, mana mengesakan, dia ada rahsia besar dalam itu. Ya, sebab esa tu dia menunjukkan makna ketuhanan. Dia sebut Tuhan mesti tunggal. Kalau dua, batal makna ketuhanan. Sebab kita dah belajar makna ketuhanan apa? Di antara ni iftikar kulli ma siwa ilai. Bila kata Tuhan, mesti semua benda terikat dengan dia. Semua. Satu zarah pun tak boleh lepas. Kalau lepas, batal makna ketuhanan. Sekarang kalau dua, batal tak? Batal lah. Bila dua dah pecah, ya, separuh jadi langit, separuh jadi bumi. Satu jadi langit, satu jadi bumi. Dua-dua batal. Yang jadi langit, bumi terlepas dari dia. Yang jadi bumi pula, langit pula terlepas dari dia. Maka yang didakwa Tuhan ada benda terlepas, maka batal makna ketuhanan. Sebab tak boleh, dia mesti tunggal. Baru dia kata ta'aluk di umum. Ya, itu rahsia dia panggil ahad. Batu kul huwallahu ahad tu besar tadi. Kalau ma'iyah apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wahwa atala ma'a, itu ma'iyah, serta. Mana sifat ta'ala menyertai, di mana saja kita serta apa? Bil ilmi wal qudrah wal iradah. Ya, serta, bukan serta maknanya itihad bersatu zat kita, tu boleh, itu syirik dan berserta maknanya. Mana ada insan yang lepas daripada ilmu Tuhan, mana ada makhluk termasuk insan yang kerdil ini lepas daripada takhsisul iradah, tak ada, semua dah siap pada azali ini. Ya, sekarang kita dalam takluk kudrat dan irah, makna tu ma'iyah, serta. Tak ada siapa boleh lepas tu. Tu kita murakabahkan. Raqib annallaha yarak. Murakabahkan atau sentiasa melihat. Itu kita murakabahkan ma'iyah dari segi sifat basar Tuhan. Takluk inkishaf, nyata sentiasa. Maka ini bertepatan dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani wa huwa mukmin. Tidak berzina seseorang itu ketika dia mukmin. Mana ketiga, hati dia sentiasa merasakan dia dilihat pandang oleh Allah, dia tak akan buat benda maksiat. Kecuali bila benda tu tanggal lilang lalai je, setan masuk habis tenggelam. Sebab musuh paling besar kita ialah ghaflah, kelalaian. Sebab tu ulama sufi letakkan taraf ghaflah, ya, kal junub, macam orang berjunub kan. Kaifa ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatakhar min janabatil ghafalatih. Macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Taala, kehampiran makrifat dengan Tuhan, sedang kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai disupakan dengan orang berjunub. Mana pihak wajah sabar dia, pada pihak dia mamnu, dia tersekat. Orang berjunub dia tak boleh duduk dalam masjid zahir yang ada ni.
Ada pun masjid batin hadratillah, dia tak boleh masuk kalau dia lalai. Tuan takkan masuk, hati dia lalai, dia tak boleh menghadap Allah SWT. Sebab tu zikir adalah perkara yang amat penting. Rukunun qawiyun, rukun yang kuat inda tariqil qaum, di sisi ahli sufi. Kemudian asas bagi segala tariqah, segala jalan dan perjalanan ialah muhasabah. Bermakna qalbi kita nak jalankan, dan itu sewajibnya. Dan Tuhan suruh fafirru ilallah, berjalanlah kamu kepada Allah Ta'ala. Ya, daripada kegelapan kepada terang, daripada jauh kepada dekat, ya, dan seterusnya. Jadi awal perjalanan tadi berjalan bila ada muhasabah. Sebab tu seorang tadi kita tengok dia sedang hanyut, semayang tidak apa tidak, bila dia sedar sebab apa? Muhasabah. Dia tengok kawan dah meninggal, aku ni bila lagi ni kan, jantung pada sengit. Jadi ada benda tu, ada muhasabah, dia kira. Mula tu kesedaran akan datang bila ada muhasabah. Bila tak ada muhasabah, dia ghaflah, lalai, hanyut. Ya, itu peringkat awal. Tu. Semestinya bagi orang yang salik, yang berjalan nak memperjalankan rohani dia kepada makrifat, menghisapkan dirinya pada setiap waktu, setiap saat dia kena jaga tu. Paling tidak 1 jam, kata Imam Tariqah Naqsyabandiyah Al-Arif Billah As-Sayyid Muhammad Bahauddin Shah radhiyallahu anhu. Paling tidak 1 jam kena tengok kalbi dia, roh dia, sir dia, segala rataib dia gerak, dia jalan nak. Jangan dia jam tadi. Dia jam je habis pestin, kalau jam je habis kan. Jawab dia gantung, overhaul kan dia. Orang yang bersungguh-sungguh menghisap dirinya akan sampai kepada derajat muraqabah. Ya, sentiasa dia menghisap. Ya. Sebab si Makinuddin Al-Asmari di antara diangkat martabat kewalian dia jadi ialah dia melakukan muhasabah ni setiap hari sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dia ambil masa setengah jam ke, ya, atau 15 minit, tak kira. Kita hisap daripada sejak kita bangun sampai nak tidur balik ni. Maka ringkas dia, kita akan bertembung 2 perkara lah. Sama ada kita melakukan taat ataupun melakukan sebaliknya. Kalau taat, mana kita syukur kepada Allah untuk dapat ziyadah, la in syakartum la azidannakum, biar ada tambahan. Kalau tersilap, maka kita padamkan cepat, pintu taubat dibuka oleh Allah. Ya, kita sentiasa bertaubat sebelum tidur tu. Maka berkat tu, maka hati dia sentiasa dipolish, akhirnya apa? Gemilap kalbi dia, nur dia terang. Semestinya bagi orang yang salih itu menghisap, mengira-ngira dirinya pada setiap waktu. Ya, dia mengira diri apa? Pertama apa? Maksiat dan mungkar. Maksiat wajib dibersih, taubat, ya. Kemudian taat wajib dia kena syukur. Itu peringkat awal, dia kena bersihkan. Awalul maqamat at-taubah. Ya, itu. Sebab dia ada muhasabah, dia akan pergi situ. Kemudian yang kedua apa? Kita muhasabah balik, cek balik, kira balik ni'amillah. Nikmat-nikmat Tuhan yang ada kat kita, yang kita tak boleh nak kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Dan terlampau banyak nikmat yang diberi, atau nikmat yang bentuk apa? Al-mana', dia blok. Penyakit, bala semua ditahan, tak kena. Kalau kena, kalau Tuhan bagi kita selang-seli pun mengaum kan tak ni. Saya sihat, saya sakit. Saya sihat, saya sakit. Penuh hospital orang. Tak cukup doktor kan ni. Ini kadang sebulan tak ada sakit, 2 bulan, setahun tak ada sakit apa pun. Maknanya besarnya nikmat-nikmat itu kena hisap balik satu-satu. Kita muhasabahkan ni'am supaya apa? Ada takarrub. Bila ni'am kita beri nikmat banyak, maka hati itu akan mula terbuka untuk mendekatkan diri daripada al-mun'im, pemberi nikmat. La yatimmun na'im illa bi ru'yatil mun'im. Takkan sempurna nikmat kecuali dia memandang kepada pemberi nikmat. Benda tu akan terbuka bila kita muhasabah sikit, renung balik, masya-Allah. Ya, malu dah kita dengan Tuhan. Banyak dah kurniaan Tuhan. Ya, sebab tu Rasulullah suruh kita dengan cara apa? Pandang orang bawah. Iza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil khalqi wal mali falyanzur ila man huwa asfala min. Iza nazarakum ila man fuddila alaihi fil khalqi wal mali. Apabila kamu tengok orang yang Tuhan jadikan lebih dari segi kejadian dia, rupa paras dia dan sebagainya kan, ataupun pada harta benda dia banyak sebagainya, Nabi suruh tengok mana? Bawah. Itu cara dia Rasulullah suruh. Kita ada kereta, ada orang pakai motor. Kita pakai motor, ada orang pakai basikal. Kita pakai basikal, ada orang jalan kaki.
Kita jalan kaki, ada orang lumpuh, makan pun bersuap. Baru kita ada syukur. Ya. Kalau kita pandang ke atas, jawab dia habis. Ana income baru 20,000 saya, kawan dan 60. Wah. Dia berambat jawab dia, hatta zurtumul maqabir. Sehingga diziarah kubur. Alhaakumut takasur, melalaikan kamu oleh at-takasur. Ada semangat banyak syukur tidak? Ya, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur, berlaga hidung dengan liang lahat pun di tepi jalan ni. Jadi maknanya suruh pandang yang bawah. Lepas tu digalakkan kita rapat dengan fuqara wal masakin. Selalu ziarah fakir miskin kan, kalau ada bantuan kita hantar dan sebagainya, sebab ia akan mengetuk hati kita. Sebab Nabi amat kasih kepada fuqara wal masakin. Kita tengok dia, kita nampak, Masya Allah, kita ada banyak dan nikmat ada dekat kita ni. Ya, tak habis nak syukur lagi tuan ni. Dan waktu yang paling baik sesuai ialah waktu asar. Ini sebab waktu kita nak muhasabah ni elok waktu, sebab banyak syekh masyayikh tariqah dia letak zikir lepas asar dan lepas subuh. Sebab apa? Di sini tempat pertukaran ship malaikat. Yata'akabu fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Malaikat siang malam ditukar. Macam tadi lepas asar kan dicatat sampai subuh kan dia naik. Yang subuh pula turun, begitulah dia pusing. Ya, malaikat apa dipanggil? Malaikat hafazah, yang menjaga amalan, dia bawa naik amalan. Ya, cantik amal, bergila. Tiba langit pertama stop, kena tendang balik. Sebab apa? Ada mengumpat, ana sahibul ghibah. Amarani Rabbi, menyuruh Tuhan aku, la yujawizu, tidak dibenarkan amal ini lalu. Fadribu hazal amal ya ala wajhi sahibi. Ambil amal ni, pukul balik muka Tuhan, sebab dia hari ni ada mengumpat. Kalau ada seorang tu mengumpat hari itu dan dia tak bertobat, seluruh amal hebat mana pun ditendang balik. Langit pertama dan langit kedua, amal kena dunia, bukan kena Allah, dan seterusnya 7 lapis langit dan semua kena muhasabah. Kita cek amal kita buat ni, lepas asar kita tengok naik tak amal ni. Yang lepas subuh tadi sampai asar ni naik ke tidak ni, ada mengumpat tak aku hari ni ya? Sebelum masuk asar tobat cepat kalau ada, maknanya gitu ya. Dan seterusnya. Dan elok tu waktu dia ambil waktu lepas waktu asar, kerana ia merupakan penghujung hari, dan salatul wusta, salat pertengahan. Pada waktu itu hendaklah hamba tersebut memerhatikan semula apa yang telah dilakukan sepanjang hari, sejak daripada dia bangun daripada tidur, apa dia buat amal dia tadi. Satu, jika didapati waktu itu sebelum tu makmur dengan amal taat kesalehan, amal saleh yang taat, hendaklah ia bersyukur. Wajib disyukur. Jangan sekali-kali dia memandang hebat dia, habis berdentum dia tu dia. Dia tengok, wah ini hebat, aku zikir banyak ni, aku baca Quran banyak. Dia rasa dia handal, ujub, habis amal tolak dia. Langit berapa lah ujub? Langit ketiga. Langit ketiga ujubin. Kalau dibanding pula orang, wah aku handal ni, si Polan dengan aku lagi hebat, takabur. Langit keempat, tendang balik. Sebab kena muhasabah, dia tak cek benda tu. Jangan ada benda tu ya, tak lepas amal kita tu. Takut sampai mati tak lepas-lepas. Sebab Sayyidina Muaz bin Jabal menangis hampir tidak berhenti bila nak meriwayatkan hadis ni ya, gerun takut dan jika dapati mana sebelum dia makmur cantik dengan amal soleh, wajib kita bersyukur kepada Ta'ala dan memujinya. Dengan demikian ini amal yang diizinkan kita lakukan dan kerja-kerja kebajikan. Kemudian Ta'ala menambah nikmat ya, dengan kurnia ke atas hamba tersebut. Sebab janjian Tuhan, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur aku tambah. Tetapi jika didapati waktunya tadi berlaku berisi dengan dosa maksiat, ya, hendaklah ia memohon keampunan cepat. Sebab manusia selain Nabi dan Rasul tak sunyi dan sikit banyak dosa besar kecil tu je. Itu makna kita kawal-kawal terkena juga, cepat basuh balik. Hendaklah ia memohon keampunan kepada Ta'ala, membanyakkan istighfar dan bermujahadah menyuci dirinya supaya hilang kekaratan dosa yang tersebut. Jadi kalau malaikat datang, kita buat asar ni, lepas asar dia angkat dah cantik kan? Ya, kita dah siap-siap basuh, dah siap, cantik amal ternaik. Jangan dia tengok amal tu berkeladak lagi, angkat, takut tak lepas ke atas sendan ni. Habis. Dan satu lagi, kerana ini kebanyakan ahli arifin menyuruh murid mereka supaya membaca istighfar selepas salat asar 70 kali ya. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba, astaghfirullah innahu kana ghaffara, dan apa-apa lafazlah. Habis kurang pun astaghfirullah, astaghfirullah paling kurang. Kata ada pun dalam qalbi kita, hati pun tak apa. Ya Allah, ampunlah segala dosaku, ya Allah ampunkanlah segala kesilapan, ampunkanlah segala kelalaian, ku minta ampun. Ya, bila kita minta ampun, Tuhan ampun. Kita taubat, Tuhan ampun.
at-taib, ya, bertaubat dosa dia kaman la zambalah, seorang tak berdosa. Dan dalam seorang itu mengingati dosa-dosa yang telah dilakukan, dan kemudian yang mengucap istighfar bagi setiap dosanya, bahkan juga daripada seamal ketaatan yang telah dilakukannya kerana di sisi Syekh Abi Madian ya atil insan radhiyallahu dan juga ahlul muamalah al-batinah ni, iaitu juga apa, dianggap dosa sebagaimana kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asaita. Hajat kamu kepada kelembutannya apabila kamu mentaati lebih besar daripada hajat kamu apabila kamu menderaka. Itu pandang sopi tinggi kan. Kita buat ibadat lagi kena berhajat, tu maksudnya. Yang kita buat ibadat, wah rasa aku dah hebat, jangan. Lagi kita buat ibadat, lagi kena rapat berharap dengan Tuhan supaya apa? Amal kita diterima, tu maksudnya. Sebab bila terbuka dua pintu baru kita selamat. Babul amal, Tuhan buka, dapat kita beramal. Lagi satu babul qabul, pintu penerimaan. Dengan bahawa Allah Ta'ala ilhamkan kita, ditaufikkan kita, terkawal kita daripada segala afatun nafs, penyakit-penyakit dalam dia amal cantik bersih, baru dia diterima oleh Allah. Itu yang paling besar kali bila amal diterima. Kemudian kata Syekh Abu Umar Asy-Syahrawardi ila akhir wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fa inna khairal anbiya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ikut mana boleh.